Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, mari kita sama-sama kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat menyambung pengajian kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafiq Abdul Rahman untuk membahaskan mempelajari kitab Bimbingan Mukmin, ya, insya-Allah. Jadi hari ini adalah pengajian yang ketiga, iaitu kita akan bersambung pada bab keutamaan mengajar pada muka surat 6. Insya-Allah, saya rasa tanpa membuang masa saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazilan pada Al-Fadhil Ustaz Ridwan, barisan hadirin hadirat yang mengikuti pengajian kitab yang kita bacakan pada siri yang ketiga pada Ustaz, termute Ustaz. untuk kita menyambung berkaitan tentang keutamaan mengajar pada muka surat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu bihi fid daraini. Amin ya rabbil alamin. Keutamaan mengajar pada muka surat yang ke-6, setelah kita membacakan berkaitan tentang keutamaan menuntut ilmu pada sesi yang minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan mengajar. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan mengajar, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 122, yaitu ayat yang berbunyi falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Oleh itu hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini adalah mengajar dan memberi bimbingan. Ayat ke-122 dalam surah At-Taubah ini
yang menceritakan tentang kepelbagaian para as-sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in wa arda. Ada di kalangan mereka yang mempunyai harta yang banyak, tetapi dalam waktu yang sama tidak punya kekuatan untuk ikut berjihad pada jalan Allah. Ada sahabat Nabi yang punya kekuatan yang luar biasa, tetapi hartanya pula tidak ada. Dan ada pula yang tidak mempunyai kedua-duanya. Kekuatan fizikalnya tidak ada, serta hartanya juga tidak ada. Seperti kalangan-kalangan Ahlus Suffah. Kalangan 70 hingga 80 orang para sahabat yang Nabi tempatkan di dalam masjid, yang mana mereka ini merupakan orang-orang yang miskin, fakir di kalangan para sahabat. Nabi tempatkan mereka di dalam satu tempat dalam Masjid Nabawi Syarif untuk mengisi waktu itu dengan mengimarahkan masjid, diadakan majlis ta'lim, mengisi waktu dengan majlis zikir dan lain-lain. Maksudnya peranan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, ada yang berperanan untuk menyebarkan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga membimbing pada sahabat-sahabat yang lain. Sebagai contoh, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ada mempunyai seorang kawan yang rapat, iaitu Aitban bin Malik, yang mana mereka ini telah pun berpakat berdua kalau salah seorang di kalangan antara mereka berdua yang tidak sempat untuk bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka tertinggal untuk disampaikan antara satu dengan yang lain. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-187 dan surah Al-Baqarah ayat 146, ayat surah Ali Imran ayat 187 ini yaitu ayatnya berbunyi, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Dan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 146 yaitu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Maksud kedua-dua ayat ini adalah menjurus kepada larangan menyembunyikan ilmu. Larangan menyembunyikan ilmu, tugas untuk kita menyampaikan dan menyebarluaskan, dan larangan daripada menyembunyikan ilmu. Macam mana seseorang itu boleh menyembunyikan ilmu? Dalam pepatah bahasa Arab menyatakan al-faqidu la yu'ti. Seseorang yang tidak mempunyai apa-apa, dia tidak boleh memberi. Ilmu itu datangnya dari Allah, Allah juga yang memberikan kefahaman, Allah juga yang memberikan kepada kita ingatan. Lalu bagaimana kurniaan-kurniaan Allah yang bersifat pinjaman ini kita pula rasa tak mahu menyampaikan dengan orang lain? Kalau dilihat dalam sebahagian perbahasan ilmu tasawuf, bagaimana ilmu ini kadang-kadang menyebabkan seseorang terpedaya. Terpedaya dengan sebab dia bimbang kalau ilmunya itu menyebabkan orang mengambil manfaat sehingga pada niat yang asal. Apabila kita mendapatkan ilmu pengetahuan, tujuannya adalah untuk disebarkan, tujuannya adalah untuk dikongsikan, dan bukan dengan tujuan untuk disembunyikan. Dan buktinya pada ayat ke-187 dan ayat 146 dalam surah Ali Imran dan Al-Baqarah ini menjadi bukti larangan Allah Subhanahu wa taala pada sesiapa yang mempunyai ilmu jangan sampai disembunyikan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat dalam surah Fussilat ayat ke-33. Surah Fussilat ayat 33 yaitu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapa-siapa daripada kalangan mereka yang mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh.
Suratul Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah mereka, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan jalan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan ingatan yang baik. Demikian juga dalam suratul Jumu'ah ayat yang kedua, walladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Tiga-tiga ayat ini yang menjurus kepada hikmah dalam mengajar dan menyebarkan ilmu. Pertama, dalam perbahasan ini berkaitan tentang perintah Allah untuk kita mengajar dan memberi bimbingan. Yang kedua, kena jangan sampai menyembunyikan apa yang kita sampaikan. Dan yang ketiga, sampaikan dengan penuh hikmah dan bijaksana. Bijaksana di sini kita sampaikan dengan penuh keikhlasan. Soal dia berubah ataupun tidak, soal dia terima ataupun tidak, itu kita serah kepada Allah. Ada perkara-perkara yang menjadi tuntutan kepada kita, dan ada perkara-perkara yang kita kena serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala supaya memanggil orang untuk datang mengerjakan haji, sebagai contoh peranan seorang makhluk, peranan seorang hamba, dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan sebagai tugas sebagai Tuhan yang mengatur segala-galanya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, saya ni kekuatan saya terhad. Macam mana saya nak panggil semua orang di atas muka bumi untuk mengerjakan haji? Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan firman-Nya, alaikan nida wa alainal balagh. Tugas engkau wahai Ibrahim adalah untuk menyeru, tetapi yang akan menyampaikan adalah tugas kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kiaskan daripada kisah yang ringkas ini, tugas kita menyampaikan ilmu, soal kefahaman itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah boleh bagi faham dalam waktu yang cepat. Ada masa Allah nak tengok kita kesungguhan dalam ilmu. Allah nak tengok kesungguhan seseorang yang tidak berputus asa. Mungkin sahaja Allah boleh bagi dia kefahaman pada waktu akan datang dalam tempoh sebulan, dalam tempoh seminggu, terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala diletakkan dalam setiap perjalanan yang sangat barakah ini, khususnya dalam menuntut dan menyampaikan ilmu, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan kurniakan sebaik-baik keadaan. Kerana itulah manusia diangkat darjatnya di sisi Allah kerana dengan ilmu. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mengajar, di antaranya adalah hadis atau perkataan Nabi ketika mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke Yaman. Satu orang yang engkau tunjuki lebih baik bagi anda daripada dunia dan seisinya. Demikian juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'alima 'ilman fakatamahu aljamahu Allah yaumal qiyamah bilijamin min nar. Sesiapa yang mengetahui satu ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka Allah akan mengkalungkan kalungan daripada api neraka pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kenapa dia punya kesannya begitu berat? Kerana ilmu datang daripada Allah. Anugerah yang datang daripada Allah, tiba-tiba manusia menisbahkan kepada dirinya yang serba kekurangan, sehingga menjadi tidak amanah dalam ilmu. Tidak amanah dalam ilmu dengan maksud tidak menyampaikan keseluruhannya, dengan beberapa kebimbangan yang kita sebutkan tadi. Sebab itu, apabila kita meyakini, kita sampaikan kepada orang lain dengan bentuk kita mengikhlaskan kepada Allah. Mengikhlaskan diri kita kepada Allah, pasti kita akan menyampaikan dengan sebaik-baik keadaan. Kita tidak kisah kalau orang itu lebih pandai daripada kita. Kita tidak kisah kalau orang itu jadi lebih hebat daripada kita. Keutamaan kita adalah mudah-mudahan ada jariah ilmu yang dapat saya kongsikan dengan orang lain. Mudah-mudahan kalaupun saya tidak menjadi seperti orang-orang alim, mudah-mudahan dengan sebab itu saya dapat jadi jambatan untuk orang lain juga menjadi alim.
Dan perkara ini dilihat begitu besar nilainya di kalangan para ulama dan salafun salih. Bagaimana sifat tawadhu' mereka, bagaimana sifat merendah diri mereka. Makin tinggi ilmu yang dipelajari, maka makin banyak perkara-perkara yang akan diberikan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syair disebutkan, idza alimta syai'an faqad ghaba 'anka asya'u. Kalau kamu tahu sesuatu perkara, idza alimta syai'an, kalau kamu tahu sesuatu perkara, faqad ghaba 'anka asya'u, maka lebih banyak perkara yang kamu tak tahu. Ini syair menyatakan, kalau kamu tahu sesuatu, bukannya makin bertambahnya ilmu kamu, tetapi untuk menunjukkan supaya kita menyadari semuanya datang daripada Allah. Dan kita tidak ada hak untuk menyembunyikan ilmu yang Allah miliki, yang Allah kurniakan kepada kita. Bagaimana kita boleh sembunyikan perkara yang bukan kita punya? Allah boleh berikan ilmu pada hari ini, Allah juga boleh melupakan kita dalam sekelip mata. Allah boleh memberikan kita kefahaman, Allah boleh menyebabkan kita tidak memahami walau satu apa pun. Sebab itu tujuan untuk menyampaikan, tujuan untuk menuntut ilmu, pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala juga yang akan memberikan kepada kita kefahaman. Dengan asbab betul-betul kita amanah pada ilmu dan tidak berlaku khianat. Ada sesuatu yang orang tak faham, kita tanya, kita sampaikan kepada mereka dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan dalam penyampaian itu kita tidak termasuk daripada kalangan orang-orang yang khianat terhadap ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, penghuni langit dan bumi, sampai semut pada lubangnya dan ikan di laut, semuanya mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajar manusia. Kita tidak akan mendapatkan nikmat sebesar ini melainkan apabila kita meletakkan diri kita sebagai orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Makhluk-makhluk yang sentiasa mendoakan kita. Kadang-kadang kita mengharapkan orang untuk mendoakan kita, tetapi dalam waktu yang sama ketika kita meletakkan diri kita sebagai seorang penuntut ilmu dan juga orang yang mengajarkan ilmu, maka secara tidak langsung jalan untuk makhluk-makhluk yang disebutkan oleh Nabi ini untuk mendoakan kebaikan, beristighfar untuk kita, datang secara percuma dengan kurniaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana makhluk-makhluk seperti ini yang tidak pernah berhenti bertasbih kepada Allah. Makhluk-makhluk yang tidak ditaklifkan dengan penanggungan dosa dan sebagainya. Makhluk-makhluk yang sentiasa bertasbih memuji Allah. Dalam waktu yang sama kita mendapatkan keberkatan doa dan istighfar daripada mereka. Demikian juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu." Jika manusia meninggal dunia, seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Sebahagian ulama menyatakan secara tertib disebut dalam hadis ini sadaqatun jariyah diletakkan awal daripada ilmu yang bermanfaat dan juga doa anak yang saleh, iaitu proses yang lebih cepat. Dengan harta yang kita miliki, yang kita boleh letakkan pada jalan Allah. Ilmu yang bermanfaat kena makan masa, proses. Kita kena belajar, kemudian kita faham, kemudian kita mengajar. Kita lagi proses yang lebih panjang apabila mengharapkan doa daripada anak-anak yang saleh. Walaupun dalam hadis ini disebutkan anak-anak yang saleh, ini iaitu kalimah yang mendominasi, termasuk juga anak-anak perempuan. Ulama menyatakan ini termasuk daripada kalimah yang merangkumi anak-anak lelaki dan perempuan. Sehingga ulama menyatakan kalau kita nak tahu anak kita ni saleh ataupun salihah, tengok selepas kita meninggal dunia, adakah doanya ataupun setiap amal kebaikannya akan diniatkan untuk kita atau sebaliknya.
Kesalehan seorang anak akan terbukti setelah kematian kedua orang tuanya yang tidak pernah berhenti mendoakan, meniatkan setiap kebaikan itu untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Kata riwayat daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang pernah menceritakan bagaimana pasangan suami dan isteri yang didatangi oleh para malaikat dan para malaikat bawakan perhiasan-perhiasan daripada syurga untuk diserahkan kepada mereka. Lalu pada waktu itu mereka bertanyakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, apakah amalan kami yang sampai menyebabkan kami boleh dapat amalan sebegini? Sedangkan kami mengetahui semasa hidup kami tidak punya amalan yang begitu besar. Sehingga boleh menyebabkan kami dapat perhiasan-perhiasan daripada syurga begini. Lalu para malaikat menyatakan kerana anakmu tidak pernah berhenti mendoakan. Anakmu tidak pernah berhenti mendoakanmu, beristighfar untukmu. Lalu kerana doa anakmu ini, kami datang membawakan perhiasan-perhiasan syurga. Lalu ulama menyatakan daripada hadis Ibnu Umar ini, dia telah mendapatkan syurga lebih awal sebelum dia mendapat syurga yang sebenarnya dengan asbab doa daripada anak-anak yang soleh. Hari ini apa yang kita tinggalkan pada anak-anak kita? Kalau kita mengingati kembali ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu baginda nak menjalankan perintah Allah, nak menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kasih sayangnya yang cuba kasih sayang daripada seorang ayah kepada seorang anak. Tapi bila Nabi Ismail alaihissalam menyatakan, wahai ayah, buatlah apa yang Allah suruh, kamu akan dapati aku daripada kalangan orang-orang yang sabar. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa itu menyatakan, ni'mal aun anta ya bunayya. Aku dapat nikmat pertolongan yang paling besar dalam mentaati perintah Allah. Kata Nabi Ibrahim, anta ya bunayya. Engkau wahai anakku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ungkapan Nabi Ibrahim ini menyatakan ni'mal aun, aku dapat nikmat pertolongan untuk mentaati perintah Allah adalah dengan engkau wahai anakku. Hadirin hadirat, kita tanya pada diri kita hari ini. Ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam ini menyatakan aku dapat nikmat pertolongan untuk mentaati perintah Allah dengan engkau wahai anakku. Hari ini kita bertanya pada diri kita, pada keluarga kita, kita hari ini ada zuriat, ada anak. Anak kita jadi sebab untuk kita semakin dekat dengan Allah, atau anak kita menjadi sebab kita semakin jauh dengan Allah. Ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam ini membawakan kepada kita kesalehan anak itu sendiri yang boleh membawa kepada seseorang itu makin dekat dengan Allah. Kadang-kadang Allah datangkan peringatan kepada anak untuk menegur ibu ayahnya melalui perbuatan, melalui ungkapan, melalui apa juga dalam bentuk teguran yang Allah datangkan. Yang kalau kita kaitkan dengan ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam, nikmat paling besar pertolongan yang Allah kurniakan adalah engkau wahai Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu orang manusia yang telah meninggal dunia, 3 perkara yang akan mengikutinya ke tanah perkuburan. Yatbi'ul mayyit salasan wa yarji'u ithnani. 3 perkara akan mengikuti satu mayat ke tanah perkuburan, 2 akan balik dan 1 akan kekal bersamanya. Hartanya akan pulang, ahli keluarganya akan pulang, sementara amalnya akan kekal bersama-sama dengannya. Kalau amalnya banyak, maka beruntunglah dia. Maka kalau amalnya sedikit dengan bawakan dosa yang banyak, maka dia menjadi orang-orang yang kebimbangannya adalah supaya kita terselamat daripada azab kubur. Riwayat daripada Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, marra bi janazah, lalu satu jenazah di hadapan para sahabat, Nabi menyatakan faqulu khaira, katalah kepadanya dengan ungkapan baik. Para sahabat menyatakan khaira, baiklah untuk jenazah ini. Nabi kata wajabat, wajiblah bagi dia untuk dapatkan kebaikan. Persaksian orang yang masih hidup terhadap satu jenazah yang meninggal dunia itu penting untuk diaminkan oleh para malaikat, untuk dapatkan persaksian itu yang menjadi sangat berguna dan bermanfaat ketika di alam kubur dan alam akhirat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menunjukkan atas satu kebaikan sama halnya seperti orang yang melakukannya, hadisnya man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih, iaitu orang yang tunjuk satu kebaikan sama macam orang yang buat, dia dapat pahala orang itu. Ini nama dia menjana deposit pahala dengan sebab kita tunjukkan orang kebaikan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga rahmat Allah diberikan kepada penerusku. Baginda ditanya, siapa penerusmu? Baginda bersabda, orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan orang yang mengajarkannya kepada hamba Allah. Adapun landasan keutamaan mengajar dari athar adalah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'adz, bahawa dia berkata, pelajarilah ilmu kerana mempelajarinya kerana Allah merupakan rasa takut kepada Allah. Menuntutnya merupakan ibadat. Mempelajarinya merupakan tasbih. Membahasnya merupakan jihad. Mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu merupakan sedekah. Memberikannya kepada orang yang layak menerimanya merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu merupakan teman di kala sendirian, kawan di kala kesepian, penunjuk jalan kepada agama, pemberi nasihat bersabar pada waktu suka dan duka. Dengan ilmu, sejumlah orang diangkat kedudukan mereka dan dijadikan sebagai pemimpin. Pemberi petunjuk yang diteladani, penunjuk kebaikan, jejak mereka diikuti, tindakan mereka diperhatikan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat darjat seseorang itu dengan ilmu. Kalau kita tengok ada satu kisah berkaitan tentang perlantikan Talut. Allah Subhanahu wa ta'ala melantik Talut untuk memimpin tentera menentang Jalut. Allah ceritakan di penghujung juzuk yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Allah melantik Talut untuk menentang Jalut. Dan Talut ini pula dibantu dengan Nabi Daud alaihi salam. Pada masa itu, kalau kalangan daripada Bani Israel yang mempertikaikan perlantikan Talut. Talut ini seorang tokoh petani. Seorang petani tetapi mempunyai keilmuan dan kecerdasan serta fizikal yang bagus. Lalu soalan-soalan pertikaian perlantikan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melantik Talut kerana dua faktor. Satu kerana keilmuannya, yang kedua kerana jasmaninya, fizikalnya. Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Menentang Jalut. Tenteranya ramai kan? Talut dibantu dengan Nabi Daud. Mereka bawa pula ada satu peti namanya tabut. Apa dalam tabut ini? Tongkat Nabi Musa, baju Nabi Harun, ada serpihan batu. Kenapa mereka bawa? Tongkat ini pernah digunakan oleh Nabi, maka tongkat itu barakah. Baju ini pernah dipakai oleh seorang Nabi, maka baju itu barak. Sebagaimana Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, yang membawa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam apa? Di dalam kopiahnya. Masa Nabi pergi buat haji, Nabi mencukur rambut, Nabi memberikan kepada semua para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan semua mereka simpan dalam bekas, kecuali Sayyidina Khalid Al-Walid yang simpan di atas kopiahnya. Dibuka, diletak rambut Nabi, dipakai. Lalu pada masa itu tidaklah ada tempat yang lebih baik diletakkan oleh Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga kan orang tanya kepada beliau, apa rahsia kamu kalau pergi berperang tak pernah kalah? Kata Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, kerana rambut yang aku bawa di atas kepala aku ini. Rambut ini merupakan barakah kerana datang daripada insan yang paling barakah. Kerana bawa perkara yang barakah. Demikian perkara-perkara ini yang pernah berlaku di zaman Nabi pada masa terdahulu. Dalam kisah Talut menentang Jalut, dibantu dengan Daud, Nabi Daud, dan membawa peti tabut.
Itu salah satu contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat seorang pemimpin untuk memimpin ketenteraan menentang orang kafir, yang mana pilihan itu dilantik kerana ilmu dan jasmaninya. Dengan ilmu, hamba Allah memperoleh tempat keberuntungan dan darjat-darjat yang tinggi. Merenungkan ilmu satu darjat dengan puasa, mempelajarinya satu darjat dengan salat. Dengan ilmu, orang tunduk kepada Allah, beribadah, menepati janji, mengakui keesaan Allah, menyambung silaturrahim, dapat mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Ilmu adalah sebagai ikutan, sedang amal adalah pengikutnya. Ilmu dikurniakan kepada orang-orang yang berbahagia dan tidak dikurniakan kepada orang-orang yang derhaka. Iblis, salah satu makhluk Allah yang alim pada asalnya, tetapi tidak mendapatkan kebahagiaan dengan ilmu, bahkan menjadi makhluk pertama yang derhaka. Dengan ilmunya tidak menyebabkan dia makin tunduk, tapi dengan ilmu menyebabkan dia semakin bongkak dan takabur. Sedangkan ilmu itu akan menyebabkan seseorang makin rasa tawaduk kepada Allah. Kenapa orang itu kita lihat makin berilmu, makin beradab, makin berilmu, makin tawaduk orangnya? Maka kesan ilmu pada dirinya. Kesan ilmu pada dirinya itu menyebabkan dia makin tawaduk. Kesan ilmu pada dirinya itu menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah. Dia makin merasakan kebesaran dan keagungan Allah. Dengan ilmu yang banyak, dia tidak menisbahkan kehebatan dirinya, tetapi semakin membesarkan Allah di dalam dirinya, sehingga menganggap dirinya tidak ada apa. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya oleh orang ramai pada masa beliau menuntut ilmu, engkau ini ya Aba Muhammad, gelaran kepada beliau, macam mana engkau ni sekarang, masa beliau baru mula menuntut ilmu? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aku ni berjalan seperti kura-kura, berjalan sedikit demi sedikit. Setelah beliau menjadi salah seorang imam alim, yang sangat alim, orang tanya kepada beliau, ya Aba Muhammad, macam mana engkau sekarang? Jawapannya sama, aku tetap berjalan seperti seekor kura-kura. Dalam keadaan makin banyak ilmunya, makin tawaduk kepada Allah. Kesan ilmu itu pada diri sendiri. Sebab itu, disebutkan di sini ilmu dikurniakan kepada orang-orang yang berbahagia dan tidak dikurniakan kepada orang-orang yang derhaka. Sayyidina Hasan rahimahullahu ta'ala menyatakan, seandainya bukan kerana ulama, pasti manusia seperti binatang. Dengan kata lain, dengan sebab pengajaran manusia keluar dari batasan kebinatangan kepada batasan kemanusiaan. Inilah ungkapan yang pernah disebutkan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya oleh Raja An-Najashi tentang siapa itu Muhammad, pada masa beliau membawakan beberapa kelompok para sahabat dalam penghijrahan pertama ke Habasyah. Ditanya oleh Raja An-Najashi, kata Sayyidina Ja'far bin Abu Talib, sepupu Rasulullah, menyatakan salah satu peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengubah cara hidup manusia daripada saling tak tumpah seperti kehidupan seperti binatang, tapi kepada kemanusiaan, mengajar belas ihsan, mengajar sistem hidup yang bertamadun dengan mengikut syariat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda dalam bentuk wahyu diturunkan untuk beri rahmat kepada umat dengan segala segenap aspek yang membawa dalam kehidupan, membawa manusia ke arah hidup yang lebih baik. Ilmu yang merupakan fardu ain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan atas setiap orang-orang Islam. Di antaranya dengan ilmu kalam akan diketahui mengenai keesaan Tuhan. Ilmu kalam ini adalah ilmu yang perlu dikuasai untuk kita mempelajari ilmu yang paling penting dan ilmu pokok dalam agama Islam, iaitu namanya Tauhid. Kita dapat mengetahui keesaan Allah, zat dan sifatnya. Zat dan sifatnya.
Kalau kita tengok dalam Asma'ullahul Husna, 99 nama Allah itu bercampur di antara sifatul af'al dan sifatul dzat. Sifat perbuatan dan sifatul dzat. Ulama keluarkan daripada Asma'ullahul Husna yang 99 itu 20 sifat untuk kita mengetahui, kalau dalam bahasa ilmu kalam, syarat-syarat untuk menjadi Tuhan. Tapi itu kita pelajari untuk kenalnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dengan kenalnya Allah, kita mesti kenal juga apa dia makhluk, supaya tidak menisbahkan dan tidak mencampur adukkan antara mentensihkan Allah, menyucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk, dan juga mengetahui makhluk yang memerlukan kepada sifat-sifat sebagai seorang makhluk. Kemudian dengan ilmu fiqh diketahui mengenai ibadat-ibadat dan halal haram, muamalah yang haram dan muamalah yang halal. Di antaranya dengan ilmu tasawuf diketahui dengan hati yang terpuji, misalnya sabar, bersyukur, pemurah, berperilaku baik, bergaul dengan baik, jujur dan ikhlas. Dan juga yang tercela misalnya dendam, dengki, menipu, sombong, riak, marah, permusuhan dan kedekut. Jadi inilah yang termaktub dalam kesempurnaan agama, namanya aqidah, syariah dan akhlak. Aqidah yang merupakan tunjang dalam ilmu yang kita pelajari, pelaksanaan ibadah dalam syariat yang terkandungnya di dalam ilmu-ilmu fiqh. Sebab itu ulama-ulama fiqh disebut sebagai orang yang faqih, yang berjaya memahami setiap nas dalam Al-Quran, daripada hadis, daripada ijma', daripada qiyas dan sambungan ke bawahnya. Dia dapat memahami dengan faqih. Kita sebut orang-orang yang faqih ini adalah orang-orang yang dapat memahami semua sumber hukum dalam agama. Tidak semestinya orang yang hafal Quran itu orang yang faqih. Tidak semestinya orang yang hafal hadis itu orang yang faqih. Tapi boleh jadi orang yang faqih ini dia menguasai semua disiplin-disiplin ilmu, sehingga dia berjaya mengeluarkan satu panduan hukum kepada umat dengan kaedah yang paling mudah. Mengimbangi di antara mempelajari ilmu tauhid yang tidak boleh berkompromi dan ilmu fiqh yang banyak khilaf yang membawa rahmat. Mengimbangi di antara keduanya adalah kesempurnaan dalam hati kita yang kita pelajari dalam ilmu tasawuf. Adanya perkara-perkara yang boleh merosakkan hati. Adanya perkara-perkara terpuji yang boleh menerangkan hati. Ilmu-ilmu ini semua telah pun ada di zaman Nabi, cuma diterjemahkan dalam bentuk tulisan, diterjemahkan dalam bentuk perbuatan, diterjemahkan dalam bentuk ilmu yang disusun semula oleh para ulama untuk kita dapatkan sampai ke hari ini. Kesemua-semua ilmu ini merupakan satu disiplin yang wajib bagi kita untuk kita pelajari, agar tauhid kita kemas, agar ilmu fiqh kita dapat kita tahu mana yang khilaf membawa rahmat, dan agar hati kita bersih daripada perkara-perkara sedemikian. Kalau kita dapat mengimbangi ketiga-tiga cabang yang utama dalam agama ini, insya-Allah ilmu itu merupakan cahaya yang akan memberikan petunjuk kepada kita pada dalam meneruskan kehidupan kita. Masa syair yang paling masyhur, masa Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan kepada gurunya, syakautu ila waki'in su'a hifzi fa'arshadani ila tarkil ma'asi fa'alam bi'anna al-ilma nur wa nur Allah la yahdi lil'asi. Aku telah mengadu kepada guruku berkaitan dengan Imam Waqi' berkenaan tentang su'a hifzi, susahnya untuk aku ingat apa yang aku pelajari. Syakautu ila waki'in su'a hifzi fa'arshadani ila tarkil ma'asi. Dia telah mengajarkan kepada aku supaya meninggalkan maksiat. Fa'alam bi anna al-ilma nur. Ketahuilah setiap ilmu itu ada cahaya. Cahaya yang Allah kurniakan. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan menerangi kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Kita kadang-kadang belajar susah untuk kita faham, susah untuk kita ingat. Tanpa kita menyedari maksiat kita tak pernah berhenti. Kita kadang-kadang belajar dalam satu peringkat nak tengok susahnya untuk kita faham.
Rupa-rupanya ada perkara-perkara larangan Allah yang kita lakukan tanpa kita sedari. Panduan daripada Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ringkas tetapi berbekas di dalam hati. Supaya setiap kali kita belajar, jangan sampai mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Jangan sampai cahaya ilmu yang ada itu kita cemarkan dengan kegelapan titik hitam maksiat yang melanggar perintah Allah. Jangan sampai dicemarkan dengan perkara-perkara yang tidak boleh menyebabkan kita dapat terangnya hati. Ini semua asbab-asbab, faktor-faktor tambahan yang para ulama telah tunjukkan kepada kita bagaimana untuk kita dapat mengambil ilmu dan kemudian mengajarkannya dengan cara yang lebih baik. Di penghujungnya nanti, insya-Allah dengan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dapat memahami dengan baik pada setiap kali kita belajar. Niat yang paling penting, kalau kita buka dalam masa kita belajar kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengungkapkan perkara paling penting dalam belajar ilmu ini adalah niat, supaya jangan sampai tergelincir. Sama ada kita ni jadi orang yang rugi atau kita jadi orang yang beruntung. Karena disebutkan, orang yang beruntung yang sentiasa menjaga niatnya, jangan sampai tergelincir. Dia belajar bukan kerana orang, dia belajar bukan kerana apa-apa, dia belajar hanya kerana Allah. Tujuannya hanya untuk taqarrub ila Allah, bukan kerana yang lain. Dia belajar hanyalah untuk memastikan dirinya bertambah nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Soal orang cakap dia macam mana pun dia tidak kisah. Man ista'nasa billah la yasta'nasu bi ghairihi. Siapa yang merasakan kemanisan bersama dengan Allah, dia tidak akan pernah merasakan kemanisan ketika bersama-sama dengan yang lain. Sebagai kesimpulan pada bab yang pertama ini, berkaitan tentang ilmu dan keutamaan mengajar. Keutamaan belajar dan keutamaan mengajar. Kita ambil hadis yang begitu masyhur berkaitan tentang Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Dekat situ ada dua perkataan. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran merupakan ilmu induk yang mengandungi kepelbagaian ilmu di situ. Tetapi saranan Nabi adalah berkaitan tentang belajar dan mengajar. Kita belajar, kita diajar perkara yang kita tak tahu. Bila kita mengajar, ada ilmu yang Allah akan kurniakan ketika mana kita mengajar. Ilmu ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak juga menafikan pentingnya untuk kita belajar dengan guru. Jangan belajar sendiri. Belajar dengan guru supaya kefahaman kita terpandu dengan guru. Cari guru yang ramai. Cari guru yang betul-betul manhajnya tidak terpesong. Sebab itu para ulama pernah menyebutkan 3 syarat paling penting untuk dapat ilmu yang betul, supaya kita dapat ilmu dan mengajar dengan ilmu yang betul. Pertama adalah Syaikhun Fattah. Kita ada guru yang membuka kefahaman. Syaikhun Fattah. Yang kedua adalah Wa'aqlun Rajjah, akal yang cerdas. Dan yang ketiga adalah Kutubun Sihah, kitab yang betul. Syaikhun Fattah, Wa'aqlun Rajjah, wa Kutubun Sihah. 3 syarat ni dipegang elok-elok. Cari guru yang boleh membuka kefahaman. Bukan guru yang makin mengelirukan. Cari guru yang supaya dekatkan diri kita dengan Allah. Bukan guru yang semakin menjauhkan diri kita dengan Allah. Cari guru yang sentiasa memudahkan urusan kita dapat satu ilmu. Bukan makin menyusahkan ilmu yang kita belajar. Syaikhun Fattah. Tengok peranan ulama-ulama terdahulu. Bukan makin memeningkan umat, tetapi memudahkan umat. Yang kedua adalah wa'aqlun rajjah. Akal yang sentiasa dicerdaskan. Kalau kita tengok pada minggu lalu, salah satu daripada syarat menuntut ilmu yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah zakat, iaitu cerdik. Cerdik yang diusahakan dan cerdik yang dianugerahkan. Akal kita ni tidak akan pernah penuh sekiranya diisi dengan perkara-perkara bermanfaat. Luar biasa akal yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia, yang memuliakan manusia lebih hebat dan lebih mulia daripada para malaikat. Tetapi kalau manusia tidak menggunakan akal, meletakkan nafsu sebagai keutamaan, maka orang akan sebut manusia lebih teruk daripada binatang. Dengan akal lah manusia diangkat oleh Allah.
dengan akal jugalah manusia disebut dengan ulul albab. Kenapa disebut dalam Al-Quran ulul albab? Daripada kalimah lub. Albab adalah jamak. Lub iaitu akal yang ada isi. Isinya bermanfaat untuk si empunya akal. Dan yang ketiga adalah kutubun sihah, iaitu kitab yang betul. Zaman hari ini berhati-hati, kadang-kadang ada kitab yang tidak betul. Kitab yang betul tapi telah disyarahkan oleh ulama yang tidak betul. Sebab itu syarat nombor 1 tu paling penting supaya guru yang membuka kefahaman ini dapat memberikan panduan kepada kita mana satu kitab yang perlu dibaca, mana satu dengan guru siapa kita perlu belajar, manhaj macam mana yang perlu kita belajar agar selamat, supaya keselamatan ini dapat menjadi panduan kepada kita dalam cabaran ilmu yang ada pada hari ini. Ini zaman di mana maklumat dapat dan datang kepada kita tanpa kita minta. Apa-apa maklumat datang dalam keadaan sekelip mata. Sampai kita dah kekurangan masa untuk tabayyun, mana satu yang betul, mana satu yang salah. Jadi peranan guru-guru kita, para ulama kita yang telah banyak menerangkan kepada kita kefahaman-kefahaman sedemikian, dengan asbab himmah dan ijtihad mereka lah kita dapat banyak manfaat dan kita tumpang keberkatan guru-guru kita yang telah memberikan kefahaman sampailah kepada kita hari ini, sampai kita belajar dan belajar tanpa ada noktahnya sampailah ke akhir hayat kita. Jadi mudah-mudahan apa yang dapat kita kongsikan pada malam ini dalam sesi yang ketiga menyelesaikan pada bab yang pertama berkaitan tentang keutamaan mengajar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kefahaman kepada yang hadir. Allah kurniakan sebaik-baik kefahaman, akal yang bersih, kefahaman yang disinari dengan hati yang bersih, niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan setiap niat kita ini akan terpandu dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa mohon dengan Allah agar hati kita tidak terpesong setelah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, tak ada permintaan pertolongan yang lebih besar yang kita minta dengan Allah, melainkan apabila kita minta ditunjukkan jalan yang lurus. Dengan jalan yang lurus itulah juga kita minta agar kita dikurniakan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah bab yang kedua berkaitan tentang akidah ahli sunnah ini akan kita bahaskan dan kita bacakan pada sesi yang akan datang. Yang ini kita perlukan penumpuan yang sepenuhnya berkaitan tentang akidah ahli sunnah supaya kita dapat memahami manhaj yang betul akidah ahli sunnati wal jamaah, iaitu mengikut aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah yang memberikan jalan selamat daripada akidah-akidah yang lain yang menyebabkan adanya sedikit ataupun banyak khilaf di kalangan pandangan-pandangan yang boleh bertentangan daripada akidah yang betul, yang boleh menjejaskan kefahaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'afu minkum. Saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Ridwan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafiee Abdul Rahman atas ilmu yang telah disampaikan tadi berkaitan dengan keutamaan mengajar. Ya, moga-moga ilmu yang disampaikan itu dapat kita amalkan, dapat kita ingati insya-Allah. Jadi sebelum kita menangguhkan pengajian kita pada malam ini, ya, suka untuk saya ingatkan, ya, iaitu pada minggu depan kita akan bersambung pada bab yang kedua, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bab yang pendek tetapi satu bab yang sangat berat, satu bab perbincangan yang sangat besar. Jadi kita anjurkan kepada semua ibu-ibu dan ayah-ayah untuk sama-sama, ya, kita bersama pada sesi yang akan datang. Dan seperkara lagi, suka juga ingin saya ingatkan, ya, ingin saya ajak semua yang ada di sini, ya, kita ajaklah juga suami-suami kita, ajaklah juga anak-anak kita, ya, abang-abang kita, adik-adik lelaki kita untuk bersama-sama dalam pengajian ini. Kalau kita perasan, ya, kita berada di akhir zaman, memang lelaki agak kurang. Jadi kita ajaklah lebih ramai. Kalau kita lihat di sini mungkin ada 4-5 orang sahaja yang lelaki. Jadi kita ajak supaya kita harapkan juga lebih ramai muslimin yang mempelajari ilmu, kerana
kitalah yang merupakan menjadi ketua dalam sebuah institusi, terutamanya institusi keluarga, insya-Allah. Jadi sebelum kita tangguhkan, ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan, yang mungkin saya juga ingin mengambil peluang untuk untuk mewar-warkan, iaitu yang pertama ini dia, iaitu pada Pantau Travel and Tours, kita akan mengadakan ada satu pelepasan, iaitu pelepasan khas pada 3 Januari 2023, Umrah Premium 5 Star Kembara Sirah Haramain bersama dengan saya dan juga tuan guru kita lagi, iaitu Ustaz Basir Muhammad Al-Zahari, selama 12 hari 10 malam di Mekah, di Madinah dan juga di Taif, jadi ini adalah pelepasan khas daripada Johor. Jadi transportation ataupun bas daripada Johor ke KLIA, KLIA balik ke Johor juga disediakan, dan juga kita akan mengadakan yang spesialnya juga kita akan mengadakan pengajian kitab bersanad di sana, insya-Allah, di Madinah nanti bersama dengan Fadil Ustaz Basir Muhammad Al-Zahari, insya-Allah. Jadi akhir sekali, bagi tuan-tuan dan puan yang ingin menyumbang kepada pengajian kita ini, insya-Allah boleh sumbangkan kepada akaun Risk Media Resources, nanti akan diberikan di dalam grup ataupun boleh lihat di dalam grup, insya-Allah. Saya rasa itu saja. Kita tangguhkan dahulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.